Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi kita berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika dia berkumpul dengan para sahabatnya, dia menceritakan kepada para sahabat ada salah seorang lelaki yang sangat jahat dan kejam. Kejamnya pun bukan tanggung-tanggung, bukan kejahatan biasa-biasa. Dia adalah seorang pembunuh. Bukan satu dua orang yang dia bunuh, tapi tis'ata wa tis'ina nafsan, 99 orang yang dia dah bunuh. Maka lelaki ini pun mula menyesal dan bertaubat. Maka dia perlu pembimbing. Dia tanyalah kepada penduduk satu kampung, siapakah yang a'lam ahlil ard? Siapakah orang yang di kawasan ini yang paling alim? Saya nak bertaubat, saya nak datang kepada dia supaya dia boleh membimbing saya. Fadulla ala rahibin. Maka penduduk kampung tadi menghantarkannya, menunjukkannya kepada salah satu rahib, kepada salah satu ahli ibadah. Lelaki tadi pun datang menemui ahli ibadah tadi dan bertanya, ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Fahallahu taubah. Kalau seandainya dia bertaubat, agak-agaknya ada tak peluang pintu taubat terbuka untuknya? Mendengar 99 orang yang dia dah bunuh, si rahib tadi terkejut. Banyak tu, bukan senang nak taubat 99. Mana senang begitu saja taubat. Akhirnya yang orang ni baru berjinak, baru berusaha nak taubat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baru-baru nak taubat, mendengar kata tak ada pintu taubat, akhirnya faqatalahu, dia bunuh si rahib tadi, fakammala bihi mi'ah, cukuplah 100. Lalu dia tanya lagi kepada penduduk kampung, kawasan tempat lain, siapakah yang a'lam ahlil ard? Siapakah yang kawasan ini yang paling alim? Maka fadulla ala rajulin alim, ditunjukkanlah, itu ada lelaki alim duduk di sana. Pergilah ke sana. Datanglah pembunuh tadi menjumpai lelaki alim. Lelaki yang alim tadi, hai hamba Allah, ada seseorang yang membunuh 100 orang. Tadi 99. Sebab dia dah bunuh tadi si rahib, cukuplah 100. Ada seseorang yang telah membunuh 100 orang. Kalau dia bertaubat, fahallahu taubah, agak-agaknya ada tak taubat, pintu taubat untuknya? Maka kata lelaki tadi, mayyahulu bainahu wa bainat taubah. Kata lelaki yang alim tadi, siapa yang boleh menghalangi seseorang, yang mengalihkan seorang daripada taubat? Pasti Allah akan buka pintu taubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat seorang hamba sampai nyawanya sampai nyawanya dihalkun. Maka kata lelaki alim tadi kepada si pembunuh, kalau engkau nak taubat, maka pergilah intalik ila ardin kadza wa kadza. Pergi ke kawasan sana, kawasan sana, kawasan sana. Ditunjukkanlah satu kawasan. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillah ma'ahum. Sebab di kawasan tu, di negeri tu, ada hamba-hamba Allah yang sentiasa menyembah Allah, taat kepada Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Maksudnya, engkau taat, berkawanlah dengan mereka agar engkau taat kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardik, fa innaha ardus su'. Tapi jangan kamu kembali kepada negeri engkau, sebab negeri engkau tu bukan negeri yang baik. Tempat engkau tu bukan kawasan yang baik. Akhirnya lelaki yang pembunuh tadi yang telah membunuh 100 orang ni pun mula taubat kepada Allah, dan dia ikutlah arahan si lelaki alim tadi. Dia siapkan, dia berkemas-kemas, fantalaqa. Sampailah dia berada di pertengahan jalan, maka fa'atahul maut, datanglah kematian. Kematian, maknanya mati. Belum sampai ke kawasan destinasi dia dah mati. Di pertengahan jalan dia dah mati. Datang 2 malaikat. Yang malaikat pertama adalah malaikat rahmat, yang malaikat kedua malaikat azab. Malaikat rahmat katakan, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Lelaki ni
dia datang bertaubat kepada Allah dengan hati yang betul-betul sungguh bertaubat kepada Allah, sampai-sampai dia tinggalkan keluarganya, sampai dia tinggalkan kawan-kawannya, negerinya, maka ini punyaku, kata malaikat rahmat. Lalu kata malaikat yang azab, tak, ini punyaku. Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia memang dah taubat, tapi dia belum ada buat amal soleh, baru niat nak taubatnya baru. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan ada seorang, ada satu malaikat yang datang fi surati adami, maknanya dengan bentuk seperti manusia. Maknanya sebab malaikat ni boleh berubah-ubah sesuai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dialah lelaki ini yang menjadi hakim bagi dua malaikat tadi. Qisuma bainal ardain fa ila ayatihima kana adna fahuwalah. Okey, daripada bergaduh ni mana satu, ini bagi malaikat rahmat kata dia punya, malaikat azab kata dia yang punya. Okey, qisuma bainal ardain. Kira saja. Dia dari dua tempat. Tempat yang dia tinggal dengan tempat destinasi yang dia tuju. Dari A ke B. Sebab dia mati di tengah jalan. Kemana tempat yang lagi dekat, maka itulah bagiannya. Ternyata selepas diukur, dia terlebih satu jengkal saja. Jengkal ke mana? Satu jengkal lebih dekat kepada destinasi yang dia tuju. Maka mayat tadi, apa yang pembunuh tadi diambil oleh malaikat rahmat. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa poin yang boleh kita petik daripada kisah ini? Bahawa yang pertama, kalau kita tak mengetahui, maka bertanyalah kepada yang ahlinya. Allah Subhanahu Wa Taala katakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Jangan bertanya yang bukan ahlinya. Tengok, dia bertanya kepada rahib, yang mana dia bukan ahlinya. Akhirnya, rahib menjawab bukan jawaban yang betul. Tapi dia bertanya kepada rajulin alim, bertanya kepada lelaki yang alim, maka dialah. Sebab kata Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau segala sesuatu itu diletakkan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dan pada masa yang sama, kalau kita tak tahu suatu masalah, kemudian kita ditanya, maka tak ada salahnya kita mengucapkan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Jangan ketika kita tak tahu dalam suatu perkara, kemudian kita jawab. Yang ini akhirnya membawa padah kepada orang yang menjawab sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti berkorban. Kita mesti berjuang. Di antara perjuangan dan korban kita, iaitu tinggalkan kawan-kawan atau negeri yang membawa kita kepada ketidakbaikan. Sebab pada asalnya manusia itu baik. Pada asalnya manusia itu baik. Dia terkadang tak baik disebabkan pengaruh kawan-kawan. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ma yukhalil. Oleh sebab itu Nabi SAW katakan, agama seorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Maka hendaklah dia pilih siapa yang dia ambil sebagai sahabat. Kita ni baik, si fulan ni baik, tapi berkawan dengan orang-orang yang tak baik, yang baik ni pun akan berubah menjadi tak baik. Kalau seandainya kita ni sebenarnya tak baik, tapi berkawan dengan ahli surau, ahli masjid, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit kita pun akan berubah menjadi orang baik. Oleh sebab itu, kalau kita nak baik, kalau kita nak berubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita siap berjuang, berkorban, tinggalkan keluarga atau tinggalkan kawan-kawan lama yang mempengaruhi kita kepada ketidakbaikan. Jangan kita takut tak punya kawan. Jangan kita takut tinggalkan negeri yang membawa kita kepada ketidakbaikan. Takutnya kalau kita balik kepada negeri kita atau ke tempat yang selama ini mempengaruhi kita kemaksiatan, maka lama-kelamaan taubat kita akan meleleh, akan hilang. Yang poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ingat, seseorang yang apabila dia berniat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh taubat,
pasti Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Jangan sampai kita menangguh-nangguhkan taubat. Kerana apa? Kerana kematian tak pernah menunggu taubat kita. Kita lihat lelaki pembunuh tadi, lelaki pembunuh tadi berusaha nak taubat, belum beramal soleh. Tapi dia betul-betul berniat taubat, akhirnya dia pergi berhijrah, belum sampai ke destinasi, di pertengahan jalan dia dah mati. Namun Allah Subhanahu wa taala sayang. Allah sayang kepada seorang hamba. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, jangan takut, jangan bimbang, jangan risau. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Di dalam satu ayat Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dah banyak buat maksiat, banyak dosa, jangan kamu taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menangguh-nangguhkan taubat. Cepatlah, bersegeralah taubat. Jangan kita katakan, saya muda lagi. Saya masih muda lagi, baru 20 tahun, 30 tahun, belum sampai 70 tahun, 80 tahun. Syarat mati tak mesti tua. Jadi segeralah bertaubat, bertanyalah kepada yang alim kalau kita tak tahu, dan ingat kita siap berkorban, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.